Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini ada MP kerajaan keluar dewan sebelum usul SOSMA diundi, kata Hamzah. Hamzah Zainuddin hari ini meluahkan rasa kecewanya terhadap beberapa ahli parlimen kerajaan berhubung kegagalan meluluskan usul untuk melanjutkan penguatkuasaan salah satu subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 di Dewan Rakyat pada Rabu lalu. Menurut Menteri Dalam Negeri itu, dia difahamkan ada antara ahli parlimen kerajaan memang berada dalam Dewan namun mereka keluar menjelang proses pengundian. Saya rasa agak terkilan dengan beberapa ahli parlimen, terutamanya daripada pihak kerajaan sendiri yang saya difahamkan berada dalam Dewan ketika undi belah bahagi. Ketika nak mengundi, dia keluar. Sudah tentu saya tak gembira kerana sebahagian daripada mereka sudah berada di Dewan tapi keluar apabila undi belah bahagi dijalankan. Itu tidak adil. Saya boleh namakan siapa yang meninggalkan Dewan, katanya, lapor Free Malaysia Today. Menjelaskan hal berkenan, bekas ahli parlimen UMNO yang menyertai Bersatu itu berkata, sebab mereka tak suka tengok muka saya. Subsection 4 dalam kurungan 5 akta yang lebih dikenali sebagai SOSMA itu membenarkan seseorang suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan ke mahkamah. Ia dijadualkan luput pada 31 Julai tahun ini. Apabila sampai masa usul itu mahu diundi selepas dibentang dan dibahaskan, blok kerajaan mendapat 85 undi menyokong, manakala pembangkang 86. Seramai 49 lagi ahli parlimen tidak hadir. Antara ahli parlimen yang tiada di Dewan ketika itu termasuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, bekas Perdana Menteri Najib Razak, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Setiausaha UMNO Ahmad Maslan dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Mengulas lanjut berhubung isu itu, Hamzah menyifatkan mereka yang tidak menyokong usul tersebut sebagai ahli parlimen yang tidak mementingkan keselamatan negara. Pemikiran orang seperti ini sebenarnya langsung tak fikirkan tanggungjawab dia demi kepentingan negara. Saya sudah jelaskan, isu SOSMA ini isu keselamatan negara. Apabila ditolak oleh pembangkang, maknanya walaupun mereka mengaku sayangkan negara, mereka tak sedar bahawa SOSMA dilakukan selepas kita tarik semula ISA, katanya. Walaupun ditolak Dewan Rakyat Kerajaan, sebenarnya masih boleh mengumumkan usul itu sekali lagi pada bila-bila masa yang dirasakan mereka sesuai dan boleh mendapat sokongan majoriti. Malah, media melaporkan Hamzah sendiri mengakui sedang cuba membawa usul itu sekali lagi ke parlimen untuk diluluskan. Untuk rekod, sidang Dewan Rakyat yang akan datang bermula 18 Julai ini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Isu hangat petang ini, janji Najib kepada orang Cina, hari bahagia akan kembali. Baru menang bergaya pada PRN Johor, Najib Razak terus bergerak dengan kempen baru menyasarkan komuniti Cina. Pagi ini, Najib menjadi pemberi ucap tama pada sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan Pulau Pinang PIBIS yang turut menyentuh berkaitan politik yang ditujukan buat komuniti Cina. Dalam ucapannya, Najib menyerang DAP dan Pakatan Harapan yang memerintah Pulau Pinang sejak 2008. Agak sukar untuk saya percaya yang ramai orang Cina percaya propaganda DAP bahawa saya pernah sebut apalagi Cina mahu. Hanya kerana DAP selalu menyebarkan gambar muka surat hadapan, sebuah surat kabar Melayu mengandungi kata-kata itu dan kebetulannya gambar muka saya juga ada di muka surat berkenan. Saya ulang, saya tidak pernah dan tidak akan sebut kata-kata itu yang saya lihat sangat tidak sensitif dan bongkak. Memang bukan saya, kata Najib. Najib membidas DAP dan PH kerana memotong peruntukan buat College University Tunku Abdul Rahman, gagal memansuhkan bayaran tol seperti dijanjikan dan projek tambakan lautan selatan Pulau Pinang yang katanya berbahaya untuk alam sekitar. Tambahnya,
Hubungan antara bangsa terjejas kerana kontrak dibatalkan kerajaan PH dan pasaran saham Malaysia kini antara yang terburuk di dunia. Hutang negara pula, kata Najib, kini mencecah 1 triliun 46% lebih tinggi berbanding sewaktu dia meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2018. Hari bahagia akan kembali. Sebaliknya, puji Najib, semasa pentadbirannya antara 2009 hingga 2018, ekonomi mekar dan pasaran saham menunjukkan aliran menaik. Pelaburan asing dan pertumbuhan KDNK juga, kata Najib, pada ketika itu berada pada tahap tertinggi di rantau ini. Secara asasnya, orang dan komuniti Cina pada ketika itu mempunyai banyak peluang dan kebebasan untuk buat duit. Kerajaan tidak pernah menyekat sesiapa atau mana-mana komuniti daripada membuat duit, kata Najib. Dakwanya, banyak orang Cina memberitahunya yang mereka menyalahkan kerajaan PH atas kemerosotan pasaran saham dan ekonomi yang semakin lembab. Dia mendakwa menerima aduan bahawa pentadbiran PH terdahulu menjadikan komuniti Cina sebagai mangsa menerusi tuntutan cukai pendapatan yang tidak adil. Mereka beritahu saya PH ini cuma hui chiang pui hui zo atau tahu cakap saja tapi tidak dapat buat, kata Najib mengungkapkan pepatah itu dalam bahasa Mandarin. Selepas membentangkan hujah, Najib mencadangkan jalan keluar. Katanya, Malaysia memerlukan BN untuk kembali berkuasa dalam satu keadaan yang benar-benar berbagai kaum. Saya janjikan ini kepada anda, jika Malaysia mengembalikan kerajaan pelbagai kaum BN yang kuat dengan majoriti kukuh dengan rekod prestasi kami, saya boleh jamin bahawa pasaran saham akan rancak sekali lagi, pelabur asing akan berlumba-lumba ke negara kita, dan hari-hari yang bahagia akan kembali. Kita tidak boleh memperjudikan nasib sekali lagi, memandangkan pandemik dan mimpi ngeri 4 tahun kebelakangan ini telah memberi kesan yang besar ke atas Malaysia. Jadi tolonglah kami dan tolonglah negara kita ini dan tolonglah seluruh rakyat Malaysia, kata Najib. PBIS dianjurkan oleh Institut Strategi Antarabangsa yang memperkenalkan dirinya sebagai badan tidak berasaskan keuntungan dan terlibat dalam rangkaian perniagaan, kajian perniagaan dan pemadanan perniagaan pelabur. ISIS diketuai oleh Chia Chuan Yong. Pada Disember, ISIS menjemput Najib sebagai pemberi ucap tama di satu lagi persidangan dikenali sebagai Forum Ekonomi Cina Sedunia di Kuala Lumpur. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Zuraidah kunci mulut dakwaan keluar bersatu bulan depan. Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Zuraidah Kamarudin, memilih untuk kunci mulut berhubung dakwaan akan keluar dari parti itu bulan depan. Zuraidah yang juga ahli Parlimen Ampang berkata, tidak tahu mengenai perkara itu ketika ditanya pemberita seperti dakwaan yang dilaporkan oleh sebuah portal. Itu dia cakap, saya tidak tahu, katanya ringkas kepada pemberita pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah pembangunan ladang koko pintar di Bukit Ganggis, Setul di sini pada Khamis. Beliau yang merupakan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi sebelum itu dilihat cuba mengelak menjawab soalan berkaitan politik dan memberitahu majlis diadakan berkaitan ladang koko. Malah, ketika ditanya kenapa memilih untuk mendiamkan diri berkenaan isu itu, beliau hanya memberitahu untuk terus diam. Memetik laporan portal Free Malaysia Today sebelum ini, Zuraidah dijangka keluar bersatu pada April ini dan menyertai Parti Bangsa Malaysia sebelum pilihan raya umum ke-15. Menurut sumber, Zuraidah berkongsi rancangan itu dengan pimpinan PBM baru-baru ini. Tindakan Zuraidah keluar parti April depan mengambil kira jangkaan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan membentangkan rang undang-undang RUU anti lompat parti ketika itu.
Desas-desus yang Zuraida dikatakan akan keluar dari Bersatu dan menyertai PBM bukan perkara baru. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.